Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Pada bulan yang lepas, di mana kita dah masuk kitab solat, the book of prayer, dan kita dah masuk bab yang pertama, itulah babul azan wal iqamah. Dan kita dah bincang tentang mukaddimah lah kepada azan dan iqamah, tentang definisinya, tentang fungsinya, dan mungkin fadilatnya juga. Ada sebut fadilat azan itu. Nampak tak saya buat video yang lepas. Ada fadilat azan? Ada ni? Ada sebut fadilat azan tak? Saya tak tengok. Belum lagi kan? Jadi bila sebut tentang mukaddimah azan, pertama of course lah definisinya yang saya telah kongsikan. Yang kedua fungsi azan, ulas saya itu fungsi azan ya. Di mana disepakati oleh para ulama azan ni memang untuk panggil orang solat lah. Sebab itulah awal-awal tentang sejarah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan azan ya. Dan ayat tentang azan secara khusus yang berkaitan dengan solat hanya disebut sekali sahaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya, bersabit dengan solat Jumaat, bukan solat-solat yang lain. Tapi asal pensyariatannya itu bersabit dengan semai-semai yang lain ialah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya dah baca hadis Ibn Umar, saya dah baca hadis Abdullah bin Zaid tentang bagaimana sejarah awal pensyariatan azan ya, bila nak panggil orang sembahyang. Jadi sepakatlah ya, azan memang untuk panggil orang sembahyang. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain yang tidak disepakati ya. Kenapa tak disepakati? Kerana masalah dari sudut nanas yang diriwayatkan ya. Sebahagian menerima hadis itu, sebahagian tidak menerima. Saya dah sebutlah tentang apa azan untuk anak yang baru lahir ya. Sebahagian menerima ya. Dan banyak lagi hal-hal yang berkenaan dengannya. Dan mazhab Asy-Syafi'i antara mazhab yang paling banyaklah menggunakan pakai azan selain untuk solat ya. Di mana boleh digunakannya lah untuk lain-lain hal ya. Boleh untuk orang yang majnun, orang gila pun boleh suruh azan ya. Orang yang masruk, orang masuk hantu pun boleh azan ya. Kerana azan adalah zikir ya. Bahkan perempuan pun boleh azan kalau nak solat sesama mereka ya. Kerana azan adalah zikir. InsyaAllah ta'ala malam ni kita masuk yang ketiga mukaddimahnya ialah fadilatul azan ataupun fadailul azan ya, the privilege of azan. Di mana azan ni banyak keistimewaannya. Sebab itu segelintir para ulama melihat azan lebih afdal daripada imam ya. Al-azan afdal minal imamah. Dan ini satu bab yang amat maklum dalam fiqh, di mana ulama membahaskan tentang dua posisi ini. Mana satu lebih afdal? Pertama al-imamah, imam lah ya. Yang kedua of course lah al-azan, muazzin lah. Siapa yang afdal? Majoriti berpendapat bahawa imam lebih afdal. Kerana pertama sekali dia adalah ketua. Imam itu ketua ya. Dan nak jadi imam perlu orang yang alim lagi faqih berkaitan dengan perihal sembahyang. Kerana dia nak tanggung ramai orang ni ya. Di samping imam adalah suatu posisi yang dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin selepas itu ya. Jadi kira kata orang yang besar-besar ni jadi imam lah. Berbeza dengan muazzin, di mana tidak sedemikian. Nabi tak pernah jadi muazzin, bahkan tak pernah azan walau sekali pun tak pernah ya. Begitu juga dengan khulafaur rasyidun yang lain, baik Abu Bakar As-Siddiq, baik Umar Al-Khattab, baik Utsman bin Affan, baik Ali bin Abi Thalib, baik khalifah-khalifah yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hak mana dalam list yang jadi amir, jadi gubernur, jadi pemimpin, tidak diriwayatkan mereka jadi azan. Mereka azan walau sekali, tak ada. Jadi of course nampak zahirnya di situ imam ni lebih afdal.
Adapun secara teks yang kata imam afdal berbanding makmum tidak ada. Hanya dari sudut penelitian ataupun nazari observation seperti itu saja. Ya. Tapi kalau nak tengok nas tak ada spesifik yang kata imam ni afdal. Ya. Adapun muazzin banyak. Ya. Sehingga kita dapati dalam Fadailul Azan, the privilege of azan ni banyak hadis-hadis diriwayatkan daripada Rasulullah SAW secara sahih yang termuat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, al-muazzinu yughfar lahu mada sautih wa yashhad lahu kullu ratabin wa yabisin yasma' sauta. Nabi kata diampunkan oleh Allah Ta'ala akan orang yang azan sejauh kedengaran suaranya. Semakin jauh suaranya kedengaran, semakin banyak itulah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa digunakan neraca jauh tu? Pahala dosa ni ada jauh dekat ke? Ya. Ya. Nabi SAW dalam hadis akidah bila kita belajar, ada satu hadis dia panggil hadis as-sahifah. Di mana ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hadis itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata pada hari kiamat ada seorang yang buku amalan dia sejauh mata memandang. Ada 99. Baru seorang dia tu. Kita tak tahulah kan how many books do we have. Tapi Nabi kata satu buku sejauh mata memandang. Ya. Dan apa yang ada dalam buku ni semua kejahatan. Kebaikan satu pun tak ada. Maksudnya buku kita ni dia jauh. Ya, dia panjang. Kalau 99 buku, satu buku sejauh mata memandang, tak kira berat ringan lagi tu, kira jauh dulu. Berat timbang kan. Lain pula tu, misal Pak ni baru dapat buku. Bila dapat buku 99, satu buku tu sejauh mata memandang. Ya. Jadi samalah dalam konteks ni pun, dosa boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata dia disusun sejauh mata memandang. Sejauh mana kedengaran suara orang yang azan, sejauh tu jugalah dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, hatta zaman Umar Al-Khattab, seumpama diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, berebut ni ahli azan. Ada 3-4 orang berebut ni ahli azan. Habis tu apa yang Umar Al-Khattab buat? Gili-gili. Kau muazzin waktu zuhur, kau muazzin waktu subuh, kau muazzin waktu maghrib. Terpaksa buat macam tu. Ya. Zaman Sa'ad bin Abi Waqqas dia undi. Azan ni adalah syarat-syaratnya kan. Tapi dia tengok kriteria baru berlaku. Tengok dari sudut suara, kuat berlaku. Kan? Tengok dari sudut adilnya orang ni tak fasik, adil berlaku. Tengok-tengok dia punya kriteria tu layaklah untuk jadi seorang muazzin. Layak berlaku. Habis tu nak buat macam mana? Buat cabutan lah. Al-Iqra' dia panggil, Qur'ah, cabut. Ya? Macam tu pula. Berbu lah pasal tengok kelebihan azan tu banyak sekali. Ya? Jadi Nabi kata diampunkan azan ataupun muazzin sejauh suara kedengaran. Ya. Tadi muazzin kita of course lah jauh pasal pakai speaker. Tak kisahlah speaker tak speaker, di atas kemutlakan hadis, walaupun hari ni diguna mukabbiratus saut, pembesar suara. Ya. Tak boleh gunalah hadis tu pasal sekarang ni suara dah macam fake dah, palsu, dah pergi jauh dah. Tak kisah, masih boleh digunakan hadis tu. Ya. Kerana pembesar suara hanya membantu saja. Boleh guna, tak ada masalah. Ya. Jadi diampunkan. Ya. Dan Nabi kata disaksikan akan azannya itu setiap benda yang hidup ataupun benda yang mati. Benda yang hidup, manusia. Ya. Esok mereka menjadi saksi akan azan. Ya. Tumbuh-tumbuhan, haiwan. Benda yang tak hidup, batu-batu, kayu-kayu yang mati, tanah-tanah, pasir-pasir, semua akan menjadi saksi kepada azan yang dilakukan oleh seseorang muazzin. Besar kelebihan tu. Ya. Dan dalam hadis An-Nasai ada tambahan walahu ajru man shalla ma'ahu. Baginya ada pahala untuk setiap orang yang salat dengan sebab dia azan. Bersamanya di masjid surah lah ya. Mana dia azan, berapa ramai yang datang solat hari ni? 40 orang.
dapat 40 tu banyak mana yang everyone dapat, banyak itulah dia dapat. Jadi muazzin lah orang paling banyak dapat pahala every time bila sembahyang berjemaah dilakukan. Tak nak lagi jadi Bilal. Esok baru jadi Bilal. Kan? Lagi satu, of course lah Bilal datang paling awal berbanding yang lain. Dia panggil tahjid. Siapa yang tahjid datang awal untuk solat, dia dah dapat pahala lebih besar. Jadi banyak kelebihan di situ. Ya. Ada lagi hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sekira hadis yang paling masyhur lah dalam bab azan, di mana Nabi kata al-muazzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Nabi kata orang-orang yang azan pada hari kiamat, dialah orang yang mempunyai leher yang paling panjang. Ya. Banyaklah leher paling panjang sekali. Atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang azan lah pada hari kiamat, leher dia paling panjang sekali. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa di hari kiamat, of course lah di pada mahsyar, dia lah orang yang paling selamat. Sebab pada mahsyar manusia akan tenggelam dalam peluh-peluh mereka. Ya, ada yang peluh dia setakat buku lali, ya. Ada yang parah lutut, ada yang parah paha, ada yang parah dada, ada yang parah leher, ada yang tenggelam terus. Habis itu dah dia leher panjang, dia yang paling selamat. Ya. Itu pentafsiran yang paling banyak sekali lah, ya. Adapun sebahagian yang lain dia mentafsirkan pelbagai bentuk lah. Ada yang kata orang yang paling dirahmati Allah, ya. Kerana orang Arab boleh sebut panjang lehernya, mana orang yang paling dimuliakan dalam suatu masyarakat. Ada yang kata paling banyak pengikutnya, ada yang kata paling berjalan laju pada hari kiamat. Kerana haiwan yang leher panjang kebiasaannya dia berjalan laju. Jadi manusia kalau leher panjang pun jalan laju. Jadi saya lihat ada banyaklah pentafsiran oleh para fuqaha dalam buku-buku fiqh mereka. Nak cerita di hari kiamat dia ada dapat keistimewaan lah, berbanding yang lain. Ya. Dan adalah lagi beberapa kelebihan yang lain yang kita boleh dapati dalam buku-buku fiqh lah, ya. Cerita dia satu kelebihan yang besar lah, ya. Ada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi kata lau ya'lamu an-nas ma fit tahjir lastabqu ilaih walau ya'lamun nas ma fil azan. Macam hadis tu, lau ya'lamun nas ma fil nida' wa safil awwal lastahammu ilaih. Lau ya'lamun nas ma fit tahjir lastabqu ilaih. Atau kama qala. Nabi kata kalaulah manusia itu tahu apa yang ada pada azan dan saf pertama. Ya. Mana kalau dia tahu apa yang ada pada azan. Kalau orang tu azan, apa dia dapat? Dan apa yang ada pada saf pertama berbanding saf kedua, ketiga dan keempat. Nabi kata lastahammu alai. Nescaya dia akan berebut-rebut untuk mendapatkannya. Kita tak tahu, tak nampak kan, tak berebut lah. Saya belakang pun tak apalah, janji semayang. Tapi kalau kita nampak, kita tahu, yang benar-benar tahu, kita akan berebut-rebut lah. Ya. Ustaz pun lagi lambat juga, ya tak? Ustaz duduk jauh, tak apa. Ada tanya awal, ada tanya lewat. Ya. Dan kalau mereka tahu apa yang ada pada datang awal untuk solat, nescaya mereka akan berebut-rebut untuk datang awal solat berjemaah. Ya. Mana adalah masa kita datang awal, ya, lebih baik, ya, jangan selalu kita lewat. Ya. Ada masa kita awal, bila kita ada kelapangan datang awal, boleh berzikir, boleh doa, ya. Boleh buka lampu-lampu surau. Jadi yang semayang kita dapat pahala lah. Ya, orang semayang dalam cerah lampu ni, siapa yang buka lampu tadi, dapatlah bahagian dia. Ya. Baik. Itu cukup lah kot. Itulah kelebihan-kelebihan azan sikit sebanyak. Sebenarnya banyak lagi, ya. Bila azan, syaitan lari. Kenapa ulama mazhab Syafi'i menggalakkan azan ke atas orang yang diganggu syaitan, dirasuk hantu, ya. Rumah-rumah yang ditinggalkan boleh azan. Sebenarnya memang tidak ada nas in spesifik, kalau ada pun tidak sahih, ya. Saya pernah baca dulu hadis Tirmizi, tapi dia tidak sahih. Tapi jika rujuk pada hadis-hadis yang sahih, azan memang syaitan lari, walaupun merujuk pada azan sembahyang. Ya. Ada banyak hadisnya daripada Abi Hurairah, daripada Ibnu Umar. Nabi kata bila azan syaitan lari, terketuk-ketuk syaitan tu. Ya. Iza azanul muazzin
harba syaitan lahu durat hatta la yasma' at-ta'zim. Hadis Muslim. Nabi kata bila azan untuk solat dikumandangkan, syaitan lari terkentut-kentut, durat. Orang Arab ni kalau kentut kuat dipanggil durat. Kentut ada bunyi itu dia panggil durat. Kentut orang berpenyakit, ada angin apa buruk. Kalau kentut selu tu dia panggil pusat. Dulu masa kami belajar UIA dulu ya, sama-sama meja dulu kan, ada sahabat kita orang dia suka kentut. Kau jajak kentut. Kita panggil dia ad-durati. Ad-durati ya. Ad-durati ni kaki kentut lah. Durat mana kentut kuat. Especially kentut tu dengan sebab ada penyakit ya. Syaitan macam tu lah, bila dia dengar azan dia akan lari sehingga dia tidak mendengar azan lagi. Sebab kata dia lari pergi ke Bukit Bukau, pergi bersembunyi. Dah sini sana azan, sini azan, sini azan, sini azan, mana dia lari? Lari kat bukit confirm tak ada orang. Azan tak dengar di situ ya. Sehingga dia tidak mendengar azan lagi. Makna dia sakit. Azan ni sakit. Ya. Habis tu buat apa dia lari? Sakit lah baru lari. Ya. Hatta idza qudiya aqbala. Dah habis azan dia mari pula. Cepat dia lari di bukit terus main. Tak tahulah. Kan? Syaitan ni cepat dia berjalan kan. Terbang ke macam mana tak tahulah. Mari pula dia kata. Hatta idza aqbala bil aqbala hatta tuqamus salah, hatta tuqamas salah. Sehingga diiqamahkan pula. Lari pula dia. Hatta idza qudiya al-iqamah ataupun at-tathwib, hatta idza thuwiya bis salah atau hatta idza uqimatis salah aqbala. Dia mari pula sehingga habis iqamah. Betul dia kacau kita lah. Uskur kaza wa kaza, Nabi kata uskur kaza wa kaza. Tadi mu ingat tak? Hatta yakhtur bainal mar'i wa salatihi la yadri kam salla. Sehingga dia ganggu kita sampai kita lupa itu, lupa ini. Dan so ingat tadi masa tak semayang tak ingat. Bila semayang tu baru ingat. Elok tadi tinggal kereta mari tengah semayang, tadi aku lock kereta. Dia mari masa tu lah. Itu daripada syaitan lah ya. Sehingga Nabi kata seseorang itu lupa, dia duduk ganggu solat kita tu sampai dia akan buat kita lupa berapakah rakaat yang telah kita lakukan. Tengah mari 3 ke 4, 2 ke 3. Aku baca tak baca tadi ya? Itulah ya. Baik, kita gitu teruslah ya. Kepada anda tanya abad tu tak ada abad fadilat ni very simple lah. Poin dia berbual lah untuk azan. Ya. Saya dulu masa saya duduk di Fasa 4 di Bandar Baru Sungai Buloh lah, sebelum saya duduk di tempat sekarang, saya memang selalu azan ya. Masa tu saya pengurusi surau, tapi yang selalu azan saya lah, pasal saya selalu datang awal ya. Dan ada sekali-sekala lah, tak selalu lah, especially waktu asar. Kadang-kadang saya pulung sampai semua, saya jadi imam, saya jadi muazzin, saya jadi imam. Kadang-kadang saya pun makmum juga, sembahyang seorang. Tiga-tiga sampai pulun ya. Asal kan orang kurang sikit sembahyang, pasal orang tak balik kerja lagi kan. Baik, kita pergi kepada syarat sah azan lah ya. Syarat sah azan saya nukilkan di situ ada 7 ya. Pertama, Islam ya. Ini kita dah sebut dulu dalam hak awak ibadah yang lain seperti wudu, seperti mandi wajib, seperti tayammum, di mana Islam sentiasa mensyaratkan Islam kepada hak awak ibadah yang dilakukan. Kita akan jumpa all the way syarat ni bila bincang pasal puasa, bila bincang pasal bab-bab ibadah yang lain ya. Adapun selain ibadah seperti muamalah, Islam ni dia tak banyak diambil kira. Bila belajar muamalah kan, belajar bab jual beli, belajar bab itu, belajar bab ini, apa semua. Hatta bab penyembelihan, hatta macam-macam tu, Islam ni dia ada kelonggaran sikit lah ya. Macam penyembelihan, tak Islam pun tak apa, as long as ahli kitab, orang Kristian, orang Yahudi, kalau dia sembelih kita boleh makan. Tapi kalau penyembah berhala tak boleh. Adalah sikit sebanyak kelonggaran. Tapi hak ibadah memang strict, di mana la tasahhu ibadatu al-kafir, tidak sah sama sekali ibadah seseorang kafir ya.
Dulu wudu sama, sebab wudu ibadah. Tayamum sama juga. Ni pun sama juga. Kalau ditakdirkan orang bukan Islam azan, maka tidak sah azan berkenaan. Di sisi majoriti lah ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut jelas dalam Quran beberapa ayat. Ni saya sering baca ayat ni pada tuan-tuan. Antaranya dalam surah At-Taubah ayat 54. Wa ma minhum an tuqbal nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Kata Allah Taala tidak terima nafkah-nafkah orang yang tidak beriman kerana dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Zaman Rasulullah SAW ada non-Muslim yang sakhi, pemurah, bagi orang makan, bantu orang, hubungkan silaturrahim. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak bermanfaat sama sekali. Sebab tu Allah Taala turunkan ayat ini nak menjelaskan. Allah Taala tak terima nafkah-nafkah dan sedekah mereka. Mereka bagi, kita kena ambil, ataupun kita boleh ambil, tapi kita kena jelaskan kepada mereka di sisi Allah tidak bernilai sama sekali kerana tidak ada keimanan. Apa-apa sahaja ibadah juga tu sedekah kan. Allah Taala tak terima. Sedekah itu sedekah yang am. Sedekah yang bukan melibatkan ibadah-ibadah khususiyah, ditolak oleh Allah. Ibadah-ibadah khususiyah lebih-lebih lagi lah. Bahkan Allah Taala sebut banyak dalam ayat yang lain. Walaqad uhaya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalu. Itu surah At-Taubah ayat 64. Kata Allah telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kalau kamu kufur, syirik dan tidak beriman, la yahbatanna amalu. Amalmu menjadi sia-sia. Ya, dia boleh buat baik, dia boleh buat ibadah, dia boleh bantu orang, tapi sia-sialah kata Allah ya. Jadi Islam amat-amat ditekankan. Mana-mana bab ibadah, Islam menjadi tunjang ya. Tak Islam tak sah. Sementara azan adalah ibadah. Kalau ada orang yang bukan Islam azan, maka untuk mengesahkan azan itu mesti azan lagi sekali oleh orang yang Islam ya. Yang kedua berakal, sama juga. Islam sentiasa meraihkan akal dalam hak ehwal, bukan meraihkan, mewajibkan akal dalam hak ehwal ibadah. Dan sebahagian besar muamalah. Muamalah pun tuan-tuan kalau tidak berakal tidak sah. Orang gila jual beli tak sah. Harta tak boleh diuruskan oleh orang gila. Bukan hanya orang gila. Orang-orang yang tidak ada kebijaksanaan dari sudut pengurusan wang sebenarnya tidak boleh dibenarkan mereka melakukan apa-apa urusan ataupun transaksi. Ya. Orang mabuk juga. Mabuk. Ya, sama juga. Mabuk. Masa jual beli pun tak boleh. Mabuk, jual beli mabuk tak boleh. Dia mesti berakal baru sah. Syarat sah jual beli, dia sebenarnya bukan jual beli sajalah. Apa-apa urusan muamalah dia mesti rasyid. Rasyid ni dia mesti ada, bukan saja berakal, tapi dia ada kemampuan untuk menguruskan wang. Maknanya kalau kadang-kadang dia berakal tapi dia budak kecil, tak sah. Sebab itu di sisi majoriti sebenarnya jual beli anak yang kecil tidak sah selagi mana dia tidak balik. Mazhab Syafi'i, budak kecil beli tak sah. Anak-anak kita beli kat sekolah tu tak sah tu kalau ikut kan. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah je. Sebab itu kalau kita belajar fiqhul muamalah, mazhab Syafi'i boleh kata sebahagian besar tidak digunakan. Resolusi Bank Negara, semua pendapat yang digunakan ialah daripada mazhab Hambali dan Hanafi. Sebahagiannya Maliki. Banyak juga pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim digunakan pakai kerana fatwa dia lebih fleksibel. Mazhab Syafi'i kena ukur langsung, tak boleh ubi langsung. Tak boleh buat. Ya. Saya kata seorang kawan, bapak dia bukan Islam, tapi dia gunakan ayat-ayat Quran untuk ubatkan orang. Okey. Orang bukan Islam, dia guna ayat Quran untuk mengubati orang. Sebenarnya boleh. As long as dia baca dengan betul dan diguna untuk cara yang betul, boleh. Tak ada masalah sama sekali. Kerana untuk membaca Quran, bahkan untuk nak mengamalkan Al-Quran, dalam hal seumpama itu dia tidak mensyaratkan keimanan. Ya. Orang Islam kalau dia nak kata subhanallah, kau tak boleh kata tu zikir kami orang Islam tu, tak boleh. Boleh je, tak ada masalah. Ya. Cuma kalau dia kata assalamualaikum,
ulama tak sepakat kita nak jawab ke tidak waalaikumsalam atau waalaikum saja ataupun kita diam. Tapi sebahagian kata kena jawab. Ya. Kerana dia bukan melibatkan ibadah khususnya seumpama semayang, dia adalah hanya sekadar perkataan. Greeting dia tak ada apa. Boleh, tak ada masalah. Dia nak baca ayat Quran ke, dia nak baca doa-doa Rasulullah ke, as long as yang bersabit dengan kesembuhan tu lah, tak ada masalah sama sekali. Orang bukan Islam boleh baca Quran. Ya, kerana nak baca Quran dia tidak mensyaratkan suci daripada hadap kecil dan hadap besar. Berbeza dengan kalau dia nak sentuh Quran. Dia kena bebas daripada hadap kecil dan hadap besar lah. Macam Sayyidina Umar kan, bila dia nak sentuh Quran, adik dia Asma suruh Fatimah, adik dia suruh dia pergi mandi dulu. Ya. Lalu baca tak ada masalah sama sekali, boleh. Ya. Tapi baca dengan betul lah. Ada ke non-Muslim baca Quran dengan betul? Kau dia belajar kita tak tahu. Kalau dia baca dengan betul, okey. Tapi kalau dia baca tak betul, ikut dannya, mahram entah ke mana, kita kena kata lah, you baca Quran lah, belajar dulu tau. You ingat Quran boleh main baca saja ke? You kena belajar. Tapi kalau dia baca macam kita baca, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, dan dia baca memang untuk penyembuhan waktu itu, bukan untuk benda-benda yang lain, tak ada masalah. Tapi ada juga orang bukan Islam boleh baca Quran. Kalau orang Yahudi boleh baca Quran, saya tahu dalam YouTube lambat. Tapi kalau macam orang-orang penyembah berhala ni, kalau pandai baca Quran, saya tak pastilah. Melainkan kalau dia duduk dengan masyarakat bukan orang Islam, dia duduk dengan masyarakat Islam, dia belajar, itu mungkin ada pelajar-pelajar sekolah menengah kan, dia selalu follow kelas-kelas pendidikan Islam. Macam Dr. Farid Rabi dululah, zaman dia belum Islam di sekolah menengah, dia selalu masuk kelas agama Islam. Dia dah belajar Quran, dah baca, dah itu, dah ini. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia dah ada idea tentang Islam tu. Bahkan Quran pun dia dah boleh baca sikit-sikit. Adalah mungkin. Jadi kena tengoklah dia baca tu macam mana. Dia baca tak ada masalah, okey. Ya. Ada kan? Allah Ta'ala alam. SPM saya tak tahu sangat. Dan kalau contoh dia bukan Islam, dia tak masuk Islam lagi, dia nak belajar wudu, kita ajar, tak apa. Ya. Bahkan kalau dia nak belajar semayang pun, kita boleh ajar dia semayang. Cuma di sisi Allah semayang dia tidak sah lah. Di sisi Allah wudu dia tidak sah lah. Tapi tak bermakna kita tak boleh ajar dia. Ajar boleh. Dia belum masuk Islam lagi, tapi dia kata boleh tak ajar saya baca Quran? Boleh. Tak ada masalah. Maka kalau dia nak tengok Quran pun boleh kita bagi, tak ada masalah pun. Sebab sebagai ulama kata tak syarat wudu pun, tak syarat mandi wajib pun. Benda tu khilaf. Nanti kita dah belajar lah dulu sentuh Quran kan. Majoriti kata kena wudu lah ya, tapi segelintir kata tak payah wudu. Jalan pertengahan, jika tidak ada apa-apa keperluan, ambil wudu. Tapi jika ada keperluan, tak payah wudu pun tak apa. Macam orang yang mengajar Quran. Saya kalau ajar Quran, nak ada wudu all the time, tinggal budak berat tu tuan-tuan. Saya banyak ajar kelas-kelas belakang. Jadi saya mengajar, kalau saya dah batal wudu, saya mengajar je. Sekarang saya nak ambil wudu, saya ambil. Kalau saya tak nak ambil, saya tak ambil. Tapi at first, daripada awal, kita dah ada wudu lah. Ya. Batal wudu. Kalau ambil wudu ni, bukan ambil wudu, tinggal budak, tumbuh budak tu. Ada setengah benda tu tak ada apa pun. Ya. Terpulanglah kepada praktikal masing-masing dan ilmu masing-masing. Ya. Tapi tak boleh pula bermudah-mudah dah. Quran tak apa, tak sentuh, tak ada wudu pun tak apa. Kena ceritalah. Ya. Pendapat ulama yang macam mana, ayat dalil-dalilnya macam mana supaya kita jelas. Daripada situ terpulanglah amalan kita. Ya. Kita tahu yang mana yang kita tak boleh langgar secara orang kata apa, qat'i, dah ada benda yang kita boleh bertoleransi. Macam tu ya. Tu nak kena faham tu. Sedikit sangat pun tak boleh juga. Ya. Longgar sangat pun tak boleh juga. Kita tahu. Ya. Baik. Berakal ya. Sama dalam bab tadi. Berakal ni sebenarnya banyak benda dia ambil kira dalam hampir semua lapangan ilmu dalam Islam. Ya. Ibadah baik, of course saya. Di mana tidak sah ibadah orang yang tidak berakal. Tidak berakal ni merujuk kepada orang yang tidur, orang yang pengsan, orang yang gila dan orang yang mabuk. Sama ada mabuk arak ataupun mabuk
benda-benda lain. Kot dia makan ubat mabuk, dia makan makanan yang allergic, dia mabuk, termasuk dia dah hilang akal. Ni tak semestinya dia gila, kadang dia jangan mari pening-pening kan, dah kira hilang akal tu. Waktu tu dia tak boleh semayang, kena tunggu dia okey dulu baru dia semayang, ya. Kalau semayang lah ya, dah begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Akal amat diambil kira sekali, ya. Dalam muamalah pun sama sebenarnya. Orang yang tak berakal ni dia tidak diambil kira, dipanggil orang yang tidak jaiz tasarruf, ya. Kalau mazhab Syafi'i bukan hanya berakal, dia mesti balik. Apa pun urusan muamalah yang dia nak buat, dia mesti balik. Tak balik tak sah, ya. Bukan kata hal lain, nak jual beli pun tak boleh. Tak sah jual beli kepada kanak-kanak yang tidak balik. Kalau kita jual juga kepada dia tanpa melalui walinya, wali dia tak ada kat situ, kita tak tahu wali dia ni kan, banyak dia budak kan. Islam nak jaga supaya harta tidak disalahgunakan, maka tidak sah. Kalau kita jual ke dia seumpama kita beri secara tidak hak, dan dia pun seumpama memakan harta yang haram. Kita macam tu. Ini mazhab Syafi'i lah saya bagi tahu. Tapi dalam konteks hari ni, budak di bawah umur boleh melakukan urusan jual beli selagi mana menepati cara-caranya, tidak berlaku tipu, ya. Sebab tu kena ada tanda harga di sekolah pun, kena ada harga berapa-berapa, budak tu tahu dia beli berapa. Yang penting keizinan wali. Itulah mazhab Hanbali tu. Anak bawah umur boleh jual beli dengan izin wali. Wali tak ada pun tak apa, tapi kita tahu wali mengizinkan, kita jual. Itu Hanbali tu, Pak Syafi'i. Jadi berakal, ya. Sementara Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, antaranya hadis Abi Dawud dan Tirmizi daripada Aisyah dan Abi Hurairah, ya. Hadis ni banyaklah, pasal kita banyak dah sebut pasal akal dalam semua lapangan fiqh. Jadi kita tahu hadis itu di mana Nabi kata rufi'al qalamu an salasah. Salah satu Nabi kata anil majnun hatta yufiq au yaqil. Diangkat pena daripada 3 golongan. Rufi'al qalamu an salasah, anin naim hatta yastayqiz, daripada orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur dia tidak berakal, ya. Sebab tu tidur membatalkan wuduk di sisi majoriti. Jika orang tak ada akal, apa-apa juga semasa tidur tidak diambil kira dalam syarak. Tengah-tengah tidur dia ambil pisau kat dapur, tikam orang, mati kawan tu, tak ada apa, boleh dilepaskan tanpa dikenakan apa-apa hukuman kepadanya. Tapi kena pasti dia tidur lah. Kerja hakim lah tu. Wa anil naim hatta yastayqiz, anis sabi hatta yahtalim. Nabi kata daripada kanak-kanak sampai dia balik. Kanak-kanak. Sabi ni kanak-kanak yang tidak mumayyiz, umur 1 tahun, umur 2 tahun. Ya. Ibadah mereka tidak dalam kira, muamalah mereka tertolak. Wa anil majnun hatta yufiq, dan orang gila sampai dia sedar, ya. Jadi daripada gila, tidur, kanak-kanak semua dalam konteks tidak berakal. Jadi tak sah lah, ya. Nyanyuk pun sama. Nyanyuk ni dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil, mana pakar bahasa Arab kita? Tak ada ni. Apa dipanggil bahasa Arab? Dia panggil khuruf. Khuruf ni ialah orang yang meningkat usia lantas hilang ingatannya. Nyanyuk lah, nyanyuk. Khuruf pun sama. Al-khuruf ataupun al-kharif. Jangan al-khuruf. Kalau al-khuruf kambing biri-biri. Kalau al-khuruf lain. Khur tu kena baca pendek, ya. Macam kita kata Jamal lah, Jamal dengan Jamal. Kalau kata Jamal, unta. Kalau kata Jamal, cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Salah. Allah Ta'ala itu cantik, dia suka unta. Kena baca innallaha jamilun yuhibbul jamal. Baca panjang. Alif, naik alif satu je, lain maksud, ya. Bahasa Arab dia tak sama. Lelaki, di mana tidak sah azan bagi wanita, melainkan untuk mereka saja dengan suara yang rendah dan tertutup. Perempuan sama-sama perempuan nak saling berjemaah di rumah atau di mana-mana tempat tertutup, dia boleh azan sesama mereka. Salamah bin Tarkhan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dia tanya Ibnu Mas'ud, hal 'alal mar'ati azanun wala iqamah? Oh, insya-Allah. Azan dulu. Lepas tu kita
Bobot ni bobot. Orang sembahyang je lagi semua dapat pahala kat dia. Tunggu azan noh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Last ya, lelaki disyaratkan azan adalah lelaki ya, dan tidak sah azan wanita melainkan untuk geng-geng dia sajalah saya sebut tadi. Salmah bin Tarkhan ditanya Ibnu Mas'ud, adakah adakah wanita boleh azan atau iqamah? Dia kata na'am, li'annahu zikrun. Ya, kerana itu dia adalah zikir. Ibnu Umar pun juga ditanya, apa hukum jika wanita itu azan untuk mereka saja? Maka dia kata, anaha an zikrillah, kenapa aku nak melarang orang berzikir kepada Allah? Jadi bolehlah wanita sama-sama dia. Tapi kalau untuk masjid, tempat-tempat ibadah yang umum seumpama ini, of course lah kena lelaki. Dan tidak sah wanita, bahkan haram. Wanita tidak boleh mengangkat suaranya di khalayak ramai. Ya. Masjid semua ada imam, ada bilal. Kaunter bergaji. Dalam konteks volunteer dengan ambil gaji. Tak, bergaji. Yang bergaji dengan tak bergaji, yang volunteer. Oh, bergaji atau tak bergaji? Sekejap lagi saya jawab. Panjang nak jawab tu. Saya baca yang ni dulu, lelaki tadi ya. Jadi kena lelaki lah. Ya. Sementara Nabi SAW pada zamannya memang tidak ada muazzin yang wanita. Tak ada. Semua lelaki. Sampai ke hari ini sehingga telah ijma' sepakat wanita tidak boleh azan untuk sembahyang yang am seumpama ini. Mesti lelaki. Ya. Wanita tidak sah, bahkan haramlah ya. Al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Idza kharaja istasyrafaha syaitan. Jika dia keluar,
tidak dikawal mengikut lunas-lunas agama, syaitan akan mempermain-mainkannya. Ya. Hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah. Jadi atas hadis ini banyak benda wanita tidak dibenarkan. Ya, jadi imam, jadi Bilal, ya, kerana banyak benda yang melibatkan wanita adalah fitnah. Dan Nabi sebut tidak ada fitnah yang lebih besar ke atas umatku melainkan wanita. Yang lebih mudarat kepada lelaki-lelaki mereka. Ma min fitnah ala ummati asyaddu ala rijaliha minal mar'ah. Tidak ada fitnah ke atas lelaki di kalangan umatku yang lebih memudaratkan mereka melainkan wanita. Ya, jadi banyak aspek lah ya, banyak sebab, banyak dalilnya. Wanita memang tak boleh. Ya, wanita boleh buat benda lain. Untuk setengah-setengah perkara macam ni dia hanya lelaki saja. Ya. Dan of course lah tidak saya. Fitnah ni banyak lah. Perempuan kalau jadi muazzin boleh jadi fitnah. Kan? Nanti satu kampung mari semayang bukan kerana Allah, kerana wanita tu. Suara sedap. Dia every part wanita ni dia boleh bawa fitnah lah. Suara dia, tubuh badan dia, cara jalan dia, semua benda tak ya. Sebab tu wanita dia tidak disekat dalam banyak hal. Perempuan nak pergi kerja boleh, tak ada masalah. Perempuan nak campur, nak jadi pemimpin, nak mengajar bahkan. Tapi dia punya tu fitnah. Kalau benda tu tak melibatkan fitnah, okey. Kalau gitu perempuan nyanyi dan berganti semua tu macam mana? Menyanyi pun sama. Wanita dia tak boleh, orang kata, melengguk-lenggukkan suaranya di hadapan lelaki ajnabi. Nak menyanyi, geng-geng dia boleh. Nyanyilah macam mana pun. Ya, tapi kalau ada lelaki dia memang tak boleh. Ya. Tapi hari ni ada fatwa kata boleh. Fatwa Penang. Wanita boleh menyanyi di khalayak ramai selagi mana tidak timbul fitnah. Dan nyanyian tu mesti nasyid. Saya baca jugalah dia punya penghujaan dia tu, tapi bagi saya longgar. Dan dia tidak menepati majoriti ulama Islam dari dulu sampai hari ni. Siapa nak ukur fitnah wanita bila dia menyanyi tu? Wanita boleh menyanyi selagi mana tidak menaikkan syahwat, tidak menaikkan syahwat lelaki lah. Siapa nak ukur syahwat lelaki tu? Maknanya fatwa semua itu terpulang lah, itu negeri masing-masing lah, kita tak kisah ya. Tapi memang menyanyi tak elok. Nanti yang menyanyi itu semua akan guna fatwa tu lah. Okey, dia menyanyi, saya tutup aurat kan? Dia kes hari tu ada seorang selebriti tu, dia menyanyi majlis hari jadi dia. Jadi hak mana hak pro dia backup lah, cari fatwa sana, cari fatwa sini. Yang saya tahu fatwa Penang saja, negeri lain saya tak pastilah. Dalil dia itulah dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, memang Nabi SAW pada satu waktu perayaan ada wanita jariah yang bernyanyi di hadapan Aisyah dalam rumah. Dia menghiburkan Aisyah. Kemudian Nabi masuk. Bila Nabi masuk, Abu Bakar larang. Nabi kata, biarkan, teruskan. Jadi dia kata, tengok, Nabi tak larang. Wanita tu menyanyi depan Nabi dan Abu Bakar. Dua orang je. Kalau benda tu tak boleh, dia kan dua Nabi dengan Abu Bakar ni Nabi lah dia kata kan, bukan mahram dia. Jadi dia kata kalau benda tu tak boleh, mesti dilarang. Hujah dia tak kuat lah yang saya tengok. Dalil itu sebenarnya tak diguna pakai untuk wanita menyanyi di khalayak ramai. Situasi dia tak sama. Wanita tu menyanyi depan Nabi, depan Abu Bakar, dua orang saja. Ya. Itu pun kita tak tahu berapa lama. Dia konteks tu tak sama. It's different situation. Dia nak guna hadis ni untuk konteks yang lebih am, yang sebenarnya lebih memudaratkan. Stick kepada fatwa lama lebih baik. Wanita tak boleh menyanyi di khalayak ramai. That's it. Kadang-kadang benda-benda macam dia akan membuka pintu-pintu kerosakan yang lain. Penyanyi-penyanyi akan guna fatwa ini, akan guna hadis ni untuk nak menghalalkan kerja mereka lah. Banyak benda kita tak boleh ukur. Susah nak ukur. Dia kata, pasal apa nasyid boleh, lain tak boleh? Kami menyanyi, ialah kalau menyanyi benda-benda yang merepek tu lain. Kalau menyanyi kan, bagi dia tak benda susah, saya pun banyak kan. Tapi saya tak setuju lah. Terpulang lah ya. Tapi nak cerita macam tu lah ya. Tapi kalau bab ibadah, macam Imam Bilal ni memang wanita tak boleh lah. Macam kita kata perempuan mengaji Quran ya.
Nik Haji dia tak pernah hantar dulu. Tuan Guru Nik Haji dia tak pernah hantar. Tapi masa Tuan Guru Haji Adi jadi Menteri Besar dia hantar. Tapi lain mengaji tak sama. Walaupun ada lah lenggut-lenggut sikit kan, tapi sikit sebanyak mungkin tak berlaku fitnah, syahwat pun tidak lah. Wallah ta'ala alam. Tapi tak sama lah dengan menyanyi. Mengaji ni dia lain sikit. Mungkin adalah sikit karosak untuk perempuan mengaji di khalayak ramai. Mungkin atas fatwa itu dibenarkan. Tapi kalau menyanyi different, jangan samakan. Bila lelaki kita stop kat situ lah ya. Bersuara seorang saja waktu selain fajar ni, saya urai lain kali lah. Pasal kita pun dah 40 minit lah. Mereka kalau ada soalan, simple question. Oh, tanya Haji tak jawab je tadi. Meja tak jawab. Meja tanya pasal apa lupa. Bergaji. Bergaji ya. Okey, bergaji ni sebenarnya kita ambil secara umum ya. Secara umum kita ambil upah di atas kerja-kerja baik yang kita lakukan, sama ada ibadah dan bukan ibadah, muamalah atau seumpamanya, adalah harus. Banyaklah dalil-dalilnya. Umar Al-Khattab dalam Sunnah Abi Dawud ni, dalam buku Muktamad Mazhab Syafi'i Az-Zuhaili, dia dah bincang ambil upah atas kerja-kerja agama yang kita lakukan. Upah ni boleh jadi sagu hati, boleh jadi allowance, boleh jadi gaji. Dan kerja-kerja agama juga boleh jadi mufti, boleh jadi hakim syar'i, boleh jadi ustaz, boleh jadi cikgu, boleh jadi imam, boleh jadi macam-macam lah ya. Boleh ke tak boleh? Majoriti ulama kata boleh. Dalil dia itulah Umar Al-Khattab dan Sunnah Abi Dawud, bila dia bantu Rasulullah SAW di Masjid Nabawi dan membantu kerja baginda, Nabi bagi dia sedikit wang daripada Baitul Mal. Ya. Dan dia tak ambil. Dia kata pada Rasulullah, a'ti man huwa afqaru minni, kamu bagi kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Ya. Aku masih ada duit lagi. Sebab Umar Al-Khattab dia hanya bagi separuh daripada hartanya kepada Islam. Abu Bakar bagi semua, dia bagi separuh je. Dia ada harta lagi. Ya. Dan he was a rich man, dia memang kaya. Tapi Nabi kata, la khudhu, Nabi kata, ambil. Idza ataka min hadzal mal min ghairi mas'alatin wala israfu nafsin fa khudhu fa innahu rizqun min Allah saqahu ilaik. Nabi kata, kalau kau buat benda baik, orang bagi pemberian, ambil dengan dua syarat. Kau tidak meminta-minta dan kau tidak tamak kepadanya. Minta tidak, tapi ada unsur tamak. Contoh, saya mengajar, saya tak minta duit daripada tuan-tuan, tuan yang bagi, tapi saya letak 2,000 sejam, 3,000 sejam contoh. Kan, mengajar bersin dia, tak sampai orang macam ada 10 PhD contoh. Tapi kalau kita buat seminar layak dengan kedudukan kita, tak ada apa masalah. Dia ada ni kan, ini tengok macam mana. Tapi asasnya boleh. Selagi mana tidak ada mas'alatin, kita tak minta, wala israfu nafsin, kita tidak berlebih-lebihan. Ya. Maka Nabi kata ambil. Saya tahu azan, nanti saya relate pasal azan tadi kan. Soalan saya bukan boleh tak boleh. Habis tu? Saya nak tanya fadilat dia. Oh, dapat tidak dapat. Dengan orang yang bergaji. Ada relation juga tu. Jadi Nabi kata ambil lah, ia adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Maka kata anak dia Ibnu Umar, selepas pada itu Umar tidak pernah menolak apa-apa yang diberikan oleh Nabi atau orang-orang Islam yang lain. Kalau orang bagi secara ikhlas, dia akan ambil. Kalau orang bagi secara ikhlas, dia akan ambil. Dan begitulah juga beberapa sahabat yang lain. Ada sahabat dia ajar Quran, dia ambil upah. Ada beberapa tu. Cuma disebabkan itu secara umum ya. Cuma disebabkan secara khusus ada dua benda yang Nabi larang ambil duit. Pertama, azan. Ada dah Nabi larang ambil duit. Hadis Uthman bin Maz'un dalam Sunnah Abi Dawud, Nabi kata la yutakhazu muazzinan ya'khuz ala azanihi ajra. Nabi pesan pada Uthman bin Maz'un, kamu cari seorang muazzin dan jangan cari muazzin yang ambil upah. Ya. Satu lagi, baca Quran. Sebab sahabat Nabi Sa'd bin Abi Waqqas, tak silap saya, dan Sunnah Al-Baihaqi, dia mengajar Quran. Tiba-tiba orang bagi dia sesuatu, orang bagi dia upah, orang bagi dia tongkat.
sebagai bayaran ataupun upah lah kepada ajar Quran dia. Dan bila dia ambil, Nabi larang. Nabi kata kalau kau nak dapat tongkat yang sama pada hari kiamat dalam neraka, apa ambil tongkat ni. Jadi ada dua lah yang ulama bahas, tak boleh ambil upah. Pertama azan, yang kedua baca Quran. Dengan sebab ada dua nas itu. Tapi dengan sebab kekuatan nas yang boleh ambil upah tu lebih kuat dan di atas kemaslahatan tertentu, maka boleh walaupun melibatkan azan, walaupun melibatkan baca Quran. Kalau nak ajar baca Quran percuma, nak cari ustaz siapa nak ajar, tak? Ataupun Baitul Mal boleh bagi duit kat dia. Macam hari ni kita buat guru takmir apa semua tu kan, bayar kepada ustaz-ustaz yang mengajar Quran, ada guru mu'alaf. Okey, kita nak panggil orang mengajar Quran anak kita, bagilah duit, panggil ustaz yang free, contoh. Memang masalah di atas fatwa-fatwa kontemporari pun semua sudah membenarkan untuk ambil upah, gaji ke apa tak kisah. Jadi dan kalau kita lihat Imam Syafi'i pun dalam Al-Um, sebaik-baiknya dia kata cari muazzin yang tidak dibayar. Tapi jika tidak ada, Baitul Mal hendaklah dikeluarkan untuk memberi upah kepada mereka. Jadi bolehlah ya. Soalnya adakah ia menjejaskan keikhlasan? Tidak sama sekali. Sebab Umar, Nabi bagi, dia tak nak ambil, Nabi kata ambil, ni rezeki Allah kepadamu. Menunjukkan bahawa ia tidak menjejaskan keikhlasan. Kita boleh bagi sagu hati, kita boleh bagi gaji, dia tak menjejaskan keikhlasan. Lagi mana tak ada orang dua tadi lah, tak ada meminta-minta dan tak ada berlebihan, tak tamak atau seumpamanya. Jadi azan, jadi muazzin kat surau kita, boleh. Kita bagilah allowance sikit je 200. 200 tak cukup, bagilah 2,000. Tapi kalau sesuai dengan kelayakan dia, okey. Ya, tengoklah macam mana kan. Tapi kalau boleh jangan meminta-minta sangat. Haji boleh tolong azan kat surau kita. Kita bagilah sebulan RM50. Bagilah lebih sikit. Dia kena tengok juga, ya, tengok macam tu. Jadi yang memberi kena nilaikan juga dari sudut kemaslahatannya. Yang menerima pun kalau okey ambil. Tapi kalau sikit sangat bolehlah. Bukan boleh berlebihan, tapi tengoklah macam mana kan. Tapi ia tak menjejaskan keikhlasan ya. Sebab itu saya bukan tak suka lah, tapi saya bila ada orang mengajar ilmu tasawuf yang ada ni dalam-dalam. Ilmu tasawuf ni sebenarnya kalau first layer okey. Baca hadis Nabi, cerita pasal akhlak macam tu kan. Dia pergi second layer, third layer dia mulalah ada ajaran-ajaran kadang-kadang yang agak bercanggah lah ya. Bukan kata ambil upah. Bab ibadah ni sampai syurga pun tak boleh sebut, pahala pun tak boleh sebut. Dia jadi tak ikhlas. Bahkan dia masuk dalam konteks yang lain, dia panggil syirik khafi. Memang ada istilah tu dalam tasawuf batini, dia panggil tasawuf yang dalam-dalam ni lah. Kita di universiti Al-Batiniyah, tasawuf yang dalam-dalam ni memang menyalahi ajaran Islam. Sorry tu sialah ya. Dan memang adalah di Nusantara kita ada sikit sebanyak. Jadi macam tu lah. Adalah seorang ustaz tu dia mengajar kan. Bukan dia seorang lah, tak kisahlah siapa pun. Tapi dia kata tak boleh, sebab akan jadi syirik khafi. Biar kita buat ibadah ni betul-betul kerana Allah. Saya suruh tanya ustaz tu, dia ngajar kuliah ni dia ambil Isagati tak? Kalau dia tak ambil, saya respect dia. Tapi kalau dia ambil, duit boleh ambil, takkan syurga tak boleh sebut. Kerja Nabi memang bagi tahu syurga, bagi tahu neraka. Saya kata kalau tak boleh cakap pasal syurga, takut syirik, baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut syurga dalam Quran more than 60 times. Tutup ayat tu, skip, jangan baca. Tak betul. Jangan nafikan syurga, jangan nafikan pahala. Ini semua adalah berita-berita gembira yang beritahu oleh Nabi. Dan itulah kerja Nabi pun, menyampaikan kan. Kau buat begini, dapat begini. Kau buat begini, dapat begini. Tiba-tiba dia bagi kat kat situ pula. Takut orang tak ikhlas, takut orang syirik khafi. Tapi duit surga hati kita ambil. Sebab syurga dengan pahala tak boleh cakap pula. Ikut mana awak ni kan. Jadi ilmu ni kita janganlah main sondol semua. Yang mana kita lihat bertentangan, kita tak payahlah ajar yang itu. Tak adalah kata sebiji buku ni semua 100% correct kan. Imam Syafi'i dia ajar buku di Ar-Risalah. Kalau ikut anak murid dia Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dia meriwayatkan adalah dalam buku-buku fiqh Syafi'i yang lama lah, yang muktabar dulu macam Sahibul Bayan, dia nukilkan adab anak murid Imam Syafi'i dengan gurunya. Imam Syafi'i dia ngajar kitab dia kan, ada kalanya dia membetul-betulkan, ni tak tepat ni, hak tok guru tulis ni, betulkan balik ya. Pasal apa? Dia pun tanyalah dia pasal apa jadi macam tu. Imam Syafi'i kata
Buku aku ni bukan Quran. Innallaha ya'ba yaj'al 'ala adimil ardi kitaban ashami kitabi. Kamu tak boleh i'tiqad atas muka bumi ni satu buku pun 100% macam Quran. Quran saja Allah Taala akan jadikan dia perfect. Hak lain tak perfect. Akan berlaku kesilapan di sana sini, boleh jadi kesilapan cetakan, boleh jadi kesilapan idea-idea ada dalam tu. Jadi hak mana hak tak betul skip lah. Kan? Bukan berarti kita menolak keseluruhan buku. Macam kita baca, ada orang macam dia mensucikan satu buku macam Quran lah pula. Kan? Buku Ihya Ulumuddin semua betul. Hak kata tak betul tu tak mengaji. Dia kutuk pensyarah sana, lecturer sana. Saya ada pergi hari tu satu surau. Ada seorang ustaz ni lah. Pensyarah sekarang ni dia kata banyak lawak ulama. Saya teringat dah berasap dah. Banyak lawak ulama dia kata. Buku Ihya boleh kritiknya. Memang kita belajar di peringkat master dan PhD ni, kita punya feel kritikan. Biasalah tu. Tapi kita ada ilmiah kita, kan? Jadi jangan kita sucikan buku tu. Kita tak nafi ada hadis yang palsu. Tolaklah. The rest bacalah. Saya buku favourite saya Imam Ghazali. Risalah-risalah dia semua saya baca. Buku Ihya, lumat saya baca. Saya tahu bab-bab yang ada, wazifah-wazifah yang ada. Ambil daripada ibadat sampai muamalah sampai adab, ada mulikat, ada munjiat. Kan? Tapi hak mana hadis yang telah diketahui palsu, skip lah. Tak payah kita baca semua. Jadi jangan mensucikan buku itu. Dan jangan pula menafikan suruhannya. Ada manfaatnya yang kita boleh ambil. Banyak idea-idea Imam Ghazali yang bernas. Kali saya belajar fiqh kan, banyak idea-idea yang bernas dalam fiqh ni. Waktu saya ambil juga. Jadi kita kena ada prinsip dan pendirian yang betul. Dalam ilmu ni macam tu lah. Jangan kita ta'assub sangat. Jangan kita benci sangat. Dia kena pertengahan lah. Dia macam tu lah ya. Ada benda kita kena terbuka. Imam Syafi'i kan cukup terbuka dalam isu hukum ni. Kalau kita belajar betul-betul lah ya. Tapi tak tahulah ya. Boleh kita jawab. Jadi saya rasa setakat itu, insya-Allah taala kita samalah pada masa akan datang jika